Okay, so untuk hari ni kita akan cover topik light. Secara ni semalam adalah heat, hari ni light, cahaya. Untuk SPM ada beberapa perkara penting lah yang perlu korang tahu, especially untuk paper 1 and paper 2. Okay, so paper 1 and paper 2, so cikgu akan ambil important part yang korang memang kena ingat. Okay, important part yang korang memang kena ingat, yang kena tahu. So sebab bab ni kalau waktu form 4 cikgu boleh kata ramai yang memang rasa bab ni agak susah. Okay. Tapi yang cikgu boleh terang kat sini sebenarnya dia bukan susah, dia confusing. Okay, dia tak susah tapi dia confusing. Dia agak mengelirukan. Keliru tu bukan apa, keliru tu sebab kebanyakannya lah keliru disebabkan bentuk. Okay, keliru tu adalah disebabkan bentuk lah. Bentuk mirror dan juga bentuk lens. Okay. So konsep yang pertama, tips yang pertama, dalam bab ni kita tak belajar banyak fenomena. Sebab most of the fenomena korang belajar waktu form 5, which is waktu belajar wave. Okay, so light is a wave, cahaya adalah gelombang, bermaksud cahaya boleh berlaku 4 fenomena pada cahaya. There's 4 phenomena that can happen to light. Okay, cahaya boleh dipantulkan, reflect, bias, okay, and then diffract. Diffract bahasa Melayunya pembelawan, and yang terakhir boleh berlaku interference. Tapi bila kita cerita bab ni dua je, pantulan, reflection, pantulan, cermin, pembiasan, kanta. Okay, cermin dan kanta. Cermin dan kanta. Okay. So bila kita cerita cermin, ada 3 cermin. Cermin yang pertama adalah cermin satah. Plane mirror, cermin satah. Ni cermin yang korang selalu gunalah, selalu jumpa dekat rumah, kat dalam toilet dan sebagainya. Okay, ada cermin ni. So yang pertama, cermin ni image dia memang korang kena ingat lah, ciri-ciri image. Ciri-ciri image dia maya, virtual, kawan maya mesti tegak. Maya tegak, maya tegak, maya tegak. Okay, virtual upright, virtual upright, virtual upright. Tak boleh tukar partner tu. So dalam cermin juga korang nampak same size, laterally inverted, bahasa Melayunya songsang sisi. Tak ada perkataan sisi, salah. Bahasa Inggeris tak ada perkataan laterally, salah. Okay, nombor 5, same distance, sama jarak. Okay, same distance, sama jarak. Okay, soalan yang suka keluar kalau dalam SPM paper 1 adalah soalan yang sama jarak. Contohnya, objek berdiri depan cermin 2 meter. Okay, so dia nampak image dia dalam cermin pun sejauh 2 meter. So soalan dia adalah what is the distance between object and image. Okay, so soalan ni suka tanya. Okay, 5 ciri-ciri image. Maya tegak, sama size, songsang sisi, sama jarak. Virtual upright, same size. Laterally inverted, same distance. Okay, so 5 ni yang ditanya selalunya nombor 5 lah. Contoh, okay, kita buka soalan lama dulu, SPM lama. Okay, ni contoh. Okay, kita ambil dulu contoh ni 2007. Seorang budak berdiri di depan plane mirror. Okay, mirror reflection. Okay, cermin pantulan. Okay, lepas tu apa lagi kena ingat? Plane mirror satah ada 5 ciri-ciri. Maya, tegak, sama saiz, okay, sama jarak dan songsang sisi. Okay. Virtual upright, same size, laterally inverted and same distance. Okay, 5. So soalan dia pasal yang jarak tu. Okay, dia berdiri depan cermin 3 meter, the boy move 1 meter backward. 1 meter ke belakang. Sekarang tambah 1 meter, dia dah jadi 4 meter. Okay, ciri-ciri nombor 5, same distance.
Kalau 4 meter, belakang ni image dia pun 4 meter. So berapa distance budak tu dan image-nya? Jawapannya adalah 8. 4 sampai cermin, cermin sampai image, lagi 4, 8. So soalan tu boleh kata agak popular. Yang ni sebelah dia lagi, soalan yang sama, lebih kurang. Kalau yang baru pula, okay, ni tahun 2000, tu tadi 2007. Yang ni 2012. Okay, 18 orang. Okay, sepatutnya ada 20 lebih. Okay, so kita keluar ni. Okay, keluar pun. Alright. So tadi 2007. Yang ni 2011. Okay, so 2011 lebih kurang je soalan dia. A boy standing 3 meter. Tapi 2007 dia tanya dia bergerak 1 meter backward. 2011 dia tanya bergerak 1 meter towards the boy. Cermin tu yang gerak. Cermin ni ada roda. Cermin ni gerak 1 meter towards the boy. Okay. Right. Soalan masih sama. Berapa distance boy, budak tu dengan image? Okay. Apa pandangan korang? Berapa jawapan dia pula? Cacing. Berapa? C. C. Okay. C. Sebab bila dia gerak 1 meter, jarak dia sekarang tinggal 2 meter. So kalau objek dengan cermin 2 meter, image dengan cermin pun 2 meter. So 2 campur 2, 4. Contohnya lah. Okay, ni antara soalan yang suka tanya pasal pantulan tu. Okay, sama. Ni sekali lagi, dia tanya 2014, masih soalan sama. Budak berdiri depan cermin 2 meter. Soalan ni macam, orang kata apa, tak ada pembaharuan lah. Macam tu je soalan dia. Okay, so dekat sini, sekali lagi dia tanya, lupa pula. Okay, berapa jarak antara budak itu dan image-nya kalau dia bergerak 1 meter ke belakang. Okay, so dia 2 meter, gerak 1 meter ke belakang, jadi 3 meter. So 3 campur 3, 6. Itu contoh je lah. Habis, tak ada apa pun. Okay, so cuma yang kena ingat, ciri-ciri untuk plane mirror ada 5 lah plane mirror. So yang ni tak jadi masalah sebenarnya. Yang banyak jadi masalah bila dia buat ni. Tada. Okay, sekejap. Yang ini. Okay, dua bentuk ni. Baik, kat sini cikgu rangkumkan supaya jadi lebih mudah untuk korang nampak. Okay, supaya jadi mudah untuk korang nampak. Yang pertama, okay. So yang pertama, first, kalau kita nak jawab soalan ni, benda pertama yang korang kena tengok adalah sama ada dia mirror or lens. Okay, tip nombor 1, mirror or lens. Mirror or lens. Sebab apa? Bila mirror, fenomenanya adalah pantulan. Reflection. Mirror, cermin, fenomena dia pantulan. Kalau korang jumpa perkataan lens, kanta je, fenomena dia pembiasan. Refraction. Okey, tu cerita-cerita fenomena dulu lah, fenomena. Sekarang ni, kita tengok bentuk. Bentuk Kalau korang jumpa perkataan convex mirror, bahasa Melayunya cermin cembung. Okey, cermin cembung. Image dia, image yang terhasil adalah sama dengan image untuk kanta cekung. Okey, cermin cembung, image dia sama dengan kanta cekung. Apa yang sama? Samanya, dia tak bergantung kepada dekat mana objek tu duduk.
jauh dengan cermin, dekat dengan cermin, jauh dengan kanta, dekat dengan kanta, there's no different. Okay, no matter the position of the object, it do not depend on the position of object. Tak ikut jarak objek. Okay, jarak objek tak main peranan kat sini. Duduklah mana-mana pun, virtual upright diminish. Bahasa Inggerisnya would. Bahasa Melayunya maya, tegak, upright, diminish tu kecil. Okay, tak ikut kedudukan tu maksudnya apa? Bila kita cerita cermin dengan kanta, dia akan ada fokus, titik fokus. Contohlah, titik fokus dia sejauh, okay, sejauh ni panjang fokus. So katalah jarak dia sejauh 10 cm. Contoh, 2 kali 10, okay, 2 kali 10, 20, itu adalah jarak C, pusat lengkungan. Kalau kanta, beza dia, kanta dia akan buat gini, F, dan sini 2F. Okay. So, yang penting tak ikut kedudukan, duduklah objek kat mana-mana pun, dekat 30 cm ke, jauh lagi ke belakang, dekat 20 ke, dekat 15 contohnya, tengah-tengah, dekat 10, atau contoh lagi dekat, dia duduk dekat 5. Duduk mana-mana, semua image tu sama. Would. Okay, would. Right. Clear So, sekarang kita akan tengok soalan lagi. Kalau ada kanta cekung, okay, kanta cekung, concave lens. So, concave lens pun sama. Ada bentuk concave. Tu, kita tandakan. Right. Kita tandakan. Dia ada F, dia ada 2F. Sama macam cakap tadi, duduklah mana-mana pun. Belakang ke, mana-mana ke, image dia kekal would. Tak boleh ubah. Right. Yang banyak, yang selalu tanya SPM adalah yang kelabu. Okay, yang selalu tanya SPM yang kelabu. Okay, yang kelabu maksudnya, okay, cermin cekung. Cermin, tapi cermin cekung. Bukan kanta cekung, cermin cekung. Okay, concave mirror. Dan kanta, kalau kanta cembung. Image dia bergantung kepada kedudukan. So ada 5 kedudukan yang kita kena tengok. Sama ada dia dekat belakang C, dekat C, di antara C dan F, di F, kurang dari F. So ada 5 kedudukan. Okay, so 5 kedudukan tu kalau nak hafal dia, bahasa Inggerisnya read, ris, rim, vum, vum. Okay, read, ris, rim, vum, vum. Okay, kalau dari segi konsepnya macam ni. Kalau benda duduk jauh, kecil. Duduk dekat C, dia jadi sama saiz. So jauh kecil sama saiz. Lagi dekat, besar, besar, besar. Okay, 3 yang belakang, songsang, songsang, songsang. Kawan songsang nyata. Songsang kawan dia nyata. Kalau tegak, upright, tegak, kawan dia maya. Virtual upright. Tu tak boleh tukar, partner tu tak boleh tukar. Nyata dengan songsang. Nyata dengan songsang. So dia tak ada nyata dengan tegak, tak ada. Okay, nyata dengan tegak, tak ada. Okay, nyata dengan songsang. So cikgu, C sama dengan 2F ke? Okay, so untuk cermin, dia akan bubuh C. Kalau untuk kanta, baru dia letak 2F. So sama je lah. Cuma bezanya ini kanta cembung. So image yang sama. Image dia adalah masih lagi read, ris, rim, vum, vum. Cuma untuk kanta, dia ada satu lagi jauh sangat. Jauh sangat. Yang tu pun read juga. Nyata, songsang, kecil. Nyata, songsang, kecil. Duduk dekat 2F baru. Nyata, songsang, sama saiz. Duduk di antara, nyata, songsang, besar. 2 yang depan, maya tegak besar. Maya tegak besar. Cuma dekat F ni, dia terlampau besar, infinity. Okay, dekat F tu terlampau besar, infinity. Okay, sekarang kita akan buat soalan dia. Korang akan lagi jelas lah. Okay, insyaAllah korang akan lagi jelas. Okay, cuma bila cerita pasal kanta, ada beberapa benda yang korang kena hafal lah. Okay, korang kena hafal dari segi dia punya aplikasi, kegunaan. Okay, kegunaan. Alright.
So untuk kegunaan, so dekat sini kita tengok kalau yang jauh tadi dia sebagai kanta objek untuk teleskop. Okay, kalau yang belakang sikit daripada 2F, itu untuk kamera. Kalau yang 2F sama saiz mesin fotokopi. Okay, guna kanta cembung. Kalau di antara 2F dengan F, kita guna kanta tu untuk jadikan sebagai kanta projektor. Okay, lepas tu kalau dekat 2F, kalau dekat F adalah kanta mata teleskop. Yang popular masuk SPM depan sekali. Kanta pembesar. So kanta pembesar duduk mana? Kanta pembesar duduk kurang dari F. Okay, kurang dari F. Right. Kanta pembesar diguna bila objek berada kurang dari F. Okay. So tu dia punya bentuk. Right. Dari segi lukisan, untuk cermin, konsep dia bila kita lukis cermin, cermin pantulan. Ni cermin cekung. Okay, cermin cekung. So konsep dia pantulan. So bila pantulan, cahaya gerak lurus, langgar cermin, tapi kita selalu tak langgar lengkung, kita langgar sampai garis normal. And then dia dipatah balik, pantulkan, ditumpukan, converge ke F. Tengok cikgu buat lalu F. Okay, lalu F. Okay, cahaya yang kedua dia lalu F sampai langgar cermin, lepas tu dia patah balik. Dekat mana dia bertindih, di situlah image. Okay, dalam kes ni, ini cikgu lukiskan kat sini adalah objek dekat C. So objek dekat C, image pun dekat C. So apa ciri-ciri image kat sini? Nyata, songsang, sama saiz. So songsang sebab arrow dia jumpa kat bawah, songsang. Kawan songsang nyata, saiz dia kalau kita ukur sama. Kalau kita ukur sama. Okay, kalau yang ni pula, ini objek dekat 2F. Sama juga kalau objek dekat 2F, nanti image akhir dia adalah nyata, songsang, sama saiz. Okay, sebab dia duduk kat 2F, nyata, songsang, sama saiz. Cuma lukisan dia tak sama. Lukisan dia, cahaya gerak lurus, dah sampai sini, dia tak patah balik. Kenapa dia tak patah balik? Sebab dia pembiasan. So dia tembus, dia pergi belakang, F kat belakang. Okay, satu lagi dia pergi F, dia dah langgar, dia tak patah balik. Kalau patah balik cermin. Okay, so dia akan dibias straight ke depan. So dapat image dia dekat 2F. Okay, sebab cikgu tak boleh nak dalam nota ni tak lukis semua. Cuma yang cikgu boleh katakan macam ni. Kalau dekat objek duduk belakang ni, cikgu lukis pakai warna merah ni, objek duduk belakang ni, nanti image dia akan duduk dekat sini. Di antara. Kalau cikgu pakai warna purple, kalau objek duduk dia di antara 2F dengan F, okay, objek duduk di antara 2F dengan F, nanti image dia dekat belakang lagi besar. Ni image. So image dia kan songsang, nyata, songsang, besar. Kalau yang warna biru tu nyata, songsang, sama saiz. Warna merah tu nyata, songsang, kecil. So bila kita buat lukisan kita akan nampak lah benda-benda ni. Okay. Tapi untuk untuk ni tak ada ni sangat lah. Macam jarang lah untuk ni. Kalau lukisan yes, korang kena tahu tapi taklah semua. Okay, apa ni? Okay, so next one. Kita tengok yang untuk cermin dengan kanta tu macam mana soalan dia. Alright. Yang pertama yang cikgu kata, cikgu terangkan tadi adalah untuk cermin ni. So konsep dia korang kena tahu beza bentuk dulu. Beza bentuk. Okay, pertama dekat sini dia kata rajah menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan cermin cekung. Concave mirror. Okay, so pertama mirror fenomenanya reflection. Okay, cermin adalah pantulan. Kemudian korang tengok pula concave. Concave ada berapa ciri-ciri image nak kena ingat? Kena ingat 5 pasangan. 5 pasangan. Read, Riz, Rim, Vum, Vum. Nyata, songsang, kecil. Nyata, songsang, sama saiz. Nyata, songsang, besar. Maya tegak besar, maya tegak besar. Ada 5 kena ingat. 5 pasangan.
Okay, ada 5 pasangan. So dekat sini, bila dia letak objek, ni dia kata F, objek duduk kat sini. Sedangkan kita ingat dia ada 5. Kita kata ni F, cikgu tarik lagi. Ini dia punya 2F. Cermin. Cermin dia tak tulis 2F. Cermin dia tulis C. Okay. So objek, lain-lain objek, lain kedudukan. Belakang C ni lain, duduk dekat C lain. Kalau duduk antara, lain image-nya. Duduk di F, lain image-nya. So dia tanya yang objek duduk kurang daripada ni, apa image-nya. So ikut kita hafal, ini VUM. Okay, read, ris, rim, VUM. So VUM yang depan ni infinity, yang kat F ni infinity. So dia tanya apa ciri-ciri? Jawapannya adalah yang ni, VUM. Okay, cuba cari VUM. Right. Real, upright tak boleh, cikgu dah kata. Real kawan dia inverted. Real inverted smaller. Pasangan tu betul, cuma kedudukannya tak betul. Real inverted smaller belakang C. Okay, real inverted diminish atau real inverted smaller belakang C. Virtual upright magnify. Virtual inverted tak boleh partner. Virtual tak boleh partner dengan inverted. Okay. So setakat ni dapat tak idea dia? Nanti baru kita masuk. Cikgu macam mana nak tahu belah mana yang maya dengan nyata? Okay, kejap ada soalan ni. Cikgu kenapa image dia bukan virtual? Image mana bukan virtual? Sekejap. Cikgu dah tak boleh follow soalan. Yang mana yang bukan virtual? Yang ni virtual sebab objek duduk depan F. Okay. Okay, so untuk jawab ada soalan kawan korang ni, cikgu macam nak tahu belah mana virtual. Cikgu tak galakkan korang tengok virtual. Sebab apa? Tak payah fokus dekat virtual dengan real. Fokus kat benda nampak. Benda yang korang boleh nampak dalam lukisan adalah inverted dan juga upright. Itu yang boleh nampak dalam lukisan. So, bila korang nampak dalam lukisan tu, dia adalah inverted, nampak dia songsang, kawan dia real. Kalau nampak dia upright, kawan dia adalah virtual. Tak payah fikir belah mana, nanti lagi banyak nak kena hafal. Okay, lagi banyak nak kena hafal. Sebab untuk cermin dengan kanta, belah dia berbeza. Sebab tu cikgu galakkan korang faham inverted, kawan dia real. Upright, kawan dia virtual. Sebab kalau tak nanti korang banyak nak hafal. Tu kesalahan yang selalu berlaku. Bukan kesalahan lah. Korang jadi rasa banyak sebab korang fokus kepada benda yang, bukan benda yang salah. Maksudnya korang fokus kepada benda yang akan buat korang confuse. Oh ni kat belah mana ni kat belah mana So korang keep confused. So ambil benda yang senang nak nampak. Inverted, kawan dia real. Upright, kawan dia virtual. Okay, jangan risau, sekejap lagi cikgu tunjuk dia punya lukisan. Okay. So kalau yang ni pula, yang ni cermin yang selalu korang nampak dekat tepi jalan, dekat 7-Eleven, tu pakai cermin apa? Cermin yang tak tukar ciri image. Image dia sama je. Apa image yang sama? So cermin yang hasilkan image yang sama adalah convex mirror, cermin cembung. Sebab dia tak ikut kedudukan, kereta tu jauh ke, kereta tu dekat ke, dalam cermin dia still akan nampak kereta tu tegak. Okay, kereta tu akan nampak tegak. Tak ada pula nampak kereta tu tayar kat atas, badan dekat bawah. Tu maksud tegak. Okay, kalau nampak tayar kat atas, badan kat bawah tu songsang. So kawan tegak maya. Upright, kawan dia virtual. Size, dalam cermin kereta tu size dia kecil, bukan size sebenar kereta. So tu dipanggil diminish. Okay. So contoh lain, kita tengok lagi contoh. Alright, kalau nampak sekali lagi, dia suka letak kat mana. Ini tahun 2 tahun berikutnya, sebab tadi 2005, ni 2007. So 2007 dia letak lebih kurang lagi gambar dia. Ni cermin cekung, okay, cermin cekung, cermin, so cermin pantulan, cekung ada 5 ciri, objek depan F. So objek depan F, VUM. Image akhir dia VUM, virtual upright magnify. Okay, virtual upright, virtual betul, tapi tak tulis upright, yang ada size. So magnify, bigger. Okay. Clear?
Kita buat lagi. Ada lagi soalan? Okay, so cikgu pergi lagi. Right, ni untuk lukisan. Which diagram show a correct reflection of light from a concave mirror? Okay, cermin cekung. Cermin cekung, dia adalah cermin menumpu. Cermin menumpu, kalau bahasa Melayunya, converging lens. Converging mirror. Lens pula, sebab mirror. Cermin menumpu. Tu bahasa Inggeris ni, bahasa Melayu pula, bahasa Inggeris dia. So, dia akan dipantulkan. So, bila dipantulkan, dia akan pantul ke mana? Pantul ke F. So, dia langgar cermin, dia akan pantul ke titik fokus. Focal point, titik fokus. So, jawapannya B. Dia sentiasa cahaya lalu, patah balik mesti F. Cahaya lalu, pantul pergi F. Okay. So, ni untuk cermin. Cara lukis untuk cermin. Mana cara lukis yang tidak dilukis dengan betul. Okay, mana yang tak dilukis dengan betul. So, yang pertama, macam cikgu ajar tadi, kalau daripada objek, contohlah objek belakang ni. Objek belakang C. So, sebelum lukis, korang dah tahu, image akhir dia akan jadi, image akhir dia, real, inverted, diminish. Nyata, songsang dan kecil. Image akhir dia. Sebab lukisan dia daripada objek, straight, langgar. Ini normal line dia, langgar cermin. And then dia patah balik. Pergi F. Mesti lalu F. So gambar kedua dia, garis kedua dia lalu F. And then dia patah balik. So korang akan dapat image dekat sini. So image ni anak panah dia berjumpa kat bawah. Ini yang cikgu kata kalau berjumpa kat bawah. Okay, kalau dia berjumpa kat bawah. Jumpa kat bawah maksudnya objek dia anak panah kat atas. Image dia anak panah kat bawah. So kalau image anak panah kat bawah, maksudnya image dia inverted. Kawan inverted real. Lepas tu baru compare size. Objek dia nampak tinggi, image dia nampak kecil, diminish. Okay, dia jadi diminish. Okay, so lukisan D betul. Lukisan C pun betul. Dari objek dia akan lalu F and patah balik. Okay, kalau dia lalu C, dia tegak macam ni ha. Ni betul. Yang ni yang tak betul. Okay, yang tu yang tak betul. Kalau dia lalu C, dia akan straight. C, dia straight. Okay. Right. So sekarang cikgu tunjukkan ray diagram, sekejap lagi cikgu tunjuk. Sekarang ni korang fokus dekat nak hafal dulu. Hafal dulu. Okay. So soalan yang sama untuk kanta. Okay, cikgu pergi pada kanta. Lens. Okay. So lens cuma lens ada pengiraan lah. Tapi nanti kita tengok pengiraan. Okay. So untuk lens kanta. Okay, ni untuk kanta. Kita tengok 1 dengan 2. 1 dengan 2. Kedua-dua ni, 1 dengan 2 ni kalau kita belajar konsep dia balik, 1 dengan 2 adalah kanta cekung. A concave lens. Which is, kalau kita perhati betul-betul, concave lens, kalau kita ingat balik apa yang cikgu cakap tadi, karakteristik dia tak ubah. Dia ada satu pasangan je. Okay, apa satu pasangan tu? Duduklah mana-mana pun objek tu. Ni F, contohnya dekat belakang ni ada 2F. Objek tu duduklah mana-mana pun. Mana-mana dia duduk pun. Image dia satu saja. Virtual, upright, diminish. Okay, virtual, upright, diminish. Okay, so bahasa Melayunya, maya, tegak, kecil. Okay, maya, tegak, kecil. So, lukisan untuk ray diagram, okay, ray diagram, untuk concave ataupun convex, kalau dia lalu tengah-tengah ni dipanggil principal axis. Cahaya kalau lalu tengah-tengah ni memang dia tak bengkok mana-mana, dia straight. Okay, kalau lalu tengah-tengah tu dia straight. Lens apa pun, kalau cikgu buat lens macam ni pun, lepas tu cahaya ikut line tengah-tengah ni, dia ikut line tengah-tengah ni, dia memang tak bengkok, dia straight je. So nombor 1 ni betul. Okay, nombor 1 ni betul. Nombor 2 ni pun betul. Sebab kanta cekung, concave lens,
Dia adalah bahasa Inggerisnya dipanggil diverging lens. Kanta yang mencapah. Mencapah tu maksudnya cahaya bila lalu je, lepas dia lalu kanta, dia tersebar ke atas. Okay, dia tersebar ke atas. Okay, so sekarang ni alang-alang kat sini cikgu boleh lukis. Katalah kita letak ni F, and then cikgu letak ni jarak dia, cikgu letak kat sini ni 2F. Okay, so kita buat objek dekat 2F. So kalau soalan trial, contoh soalan trial, dia tanya, what is characteristic of image? Ni objek. So kalau kadang student yang confused, ni 2F. Oh 2F, 2F real inverted same size. Nyata songsang sama size. Itulah kesalahan dia. Sebab dia lupa tengok step nombor 1. Step nombor 1 tengok bentuk. Tengok bentuk. Ini bentuk yang tak ada ciri image lain. Duduklah dekat 2F ke, dekat F ke, kat belakang ke, image-nya sama. Virtual upright diminish. Okay, virtual upright diminish. So alang-alang kat sini cikgu nak tunjukkan dia punya lukisan. So ini ada F. Belakang ni jarak yang lebih kurang sama adalah 2F. Okay, ni baru lukisan pertama. So lukisan yang kedua adalah daripada objek ambil pembaris straight pergi ke 2F. Okay, straight pergi ke 2F. Lebih kurang cikgu tak ada pembarisan tepat sini. Okay. Lebih kurang. Jadi bila kita pergi kat 2F, korang boleh nampak dia punya image bertindih dekat garisan yang bertindih. Garisan yang bertindih di sini. So bertindih belah mana? Bertindih belah atas. Okay. So tak payah hafal. Cikgu kata tak payah hafal. Side mana real, virtual tak payah hafal. Tengok image ni. Image ni yang kita lukis, kita banding dulu. Size dia, objek tinggi, image kecil. Diminish. Okay, nombor 1. Arrow objek ke atas, arrow image pun atas. Upright. Siapa kawan upright? Virtual. Okay. Cikgu laju ke? Sekejap. Cikgu laju ke? Okey ke ni? So, untuk kanta cekung, concave lens, korang lukis dekat mana pun objek dia, image dia akan sentiasa duduk side ni. Okay, image dia akan sentiasa duduk side yang sama. Okay, maksudnya image dia akan duduk belah-belah situ, belahan cikgu bulat tu. Dia takkan pergi belakang F, dan image dia memang takkan duduk sini, ini lagi lah tak ada, dia takkan duduk belah situ sebab image dia satu je. Okay, image dia satu je. Virtual upright diminish. Korang lukis, korang boleh cuba nanti, boleh lukis kat mana-mana kedudukan objek 2F. Kat mana kedudukan objek 2F boleh kurang dari 2F, belakang 2F, korang akan dapat image dekat tempat yang hampir sama. Okay, dapat tak nombor 2? Kalau cikgu laju, beritahu Okey ke nombor 2? Akmal? Okey, Amal dapat. Right. Yang lain okey? Okay. So next 3 dengan 4. Okay, 3 dengan 4 ini dah kanta lain. Ini dah convex lens. Kanta cembung. So kanta cembung korang kena ingat ada 5 pasangan yang memang korang kena hafal untuk memudahkan hidup korang. Okay, tengok kepada kedudukan. Kalau belakang 2F, dekat sini, sini ada 5. So kalau tak nak hafal tak apa, rajin tulis benda ni. Tak payah hafal, rajin tulis benda ni. Read, ris, rim, vom, vom. Rajin-rajin tulis benda ni. So sentiasa akan jadi hafal lah. Okay, bahasa Melayunya nyata songsang kecil, nyata songsang sama saiz, nyata songsang besar, maya tegak besar, maya tegak besar ikut kedudukan. Okay. Tapi soalan ni bukan pasal kedudukan, pasal lukisan. Okay. So cikgu ajar kalau cahaya lalu, dia langgar,
dia adalah kanta menumpu. Okay, kanta menumpu. Converging line, menumpu. So bila menumpu dia akan ditumpukan ke F. Mesti pergi F. Okay, mesti pergi F. So dekat sini nombor 3 ni salah sebab dia tak pergi F. Okay, nombor 3 ni salah sebab dia tak lukis ke F. Sebab tu nombor 3 ni salah. Okay. Nombor 4 ni betul kalau dia lalu tengah-tengah ni cahaya, contohlah cikgu buat objek kat sini. Okay. So cikgu buat gini lah. Contoh. Mana tahu nak bagi confuse, cikgu buat sini F. And then katalah ini 2F. Okay. Cikgu buat objek duduk sini. Ambil kau. Saja je lukis. Saja nak bagi korang ni pening. Letak objek kat bawah. Okay. Pertama yang penting, tengok kepada objek ni. Dia duduk kat mana. Okay. Sebelum cikgu sambung lukisan tu, korang bagi tahu cikgu apa dia punya ciri-ciri image yang akan terbentuk nanti. What will be the final image? Cikgu, diagram convex mirror and concave mirror ada shading kan? Shading? How we know is concave? Shading, maksud shading tu macam mana? Alamak. How do we know? Is it concave or convex? Oh, concave or convex tengok bentuk je. Kalau macam ni, ini concave. Cekung. Kalau macam ni, convex. Cembung. Itu je cara nak beza dia. Mirror. Oh, mirror. Kalau mirror, concave mirror macam ni. Concave mirror. Okay, concave mirror. Okay, convex mirror. Ni concave tapi mirror. Ini convex mirror. Tu kawan korang tanya. Okay. So balik ini, okay, sebelum cikgu lukis, selalu korang nampak objek kat atas, saja cikgu lukis objek kat bawah. Okay, objek kat bawah. So macam mana kita nak lukis? First, apa ciri-ciri image? What will be the final image? Characteristic of image. Okay. So tengok objek cikgu, dekat mana dia duduk. So apa final image dia? Okay, amal RIM. Real Inverted Magnify. Okay, betul? Real Inverted Magnify. Okay, dia ada 3 cara lukis. Cikgu pakai pen merah dulu. Yang pertama, dia macam tadilah, straight. Sentuh je garis normal dalam lens tu, dia akan converge pergi mana? Pergi F. Okay, pergi F. Alright. Macam tu. And then, okay, besar sikit. Sebab dia kat sini, so dia tak nampak sangat. Ini objek dia. Okay. So, satu lagi lukisan. Ni cahaya, jangan lupa anak panah. Okay, satu lagi lukisan kita boleh dari objek lalu F. Dari objek lalu F. Sentuh garis normal. And then dia pergi sini. So, cikgu lukis macam tu lah. So, image final dia akan jumpa dekat sini lah. Ni kira kalau kita tarik betul-betul. Okay, straight ni dia akan jumpa kat tempat yang sama. So, ini dia punya image. Yang ni tak ada scale, so agak susah untuk bagi nampak. Tapi yang penting, ini final image. Sekarang, korang bandingkan image dengan objek. Objek dia anak panah ke bawah. Okay, objek dia anak panah ke bawah. Tu objek dia. Image dia anak panah ke atas. So, bila kita buat perbandingan, objek dengan image, maknanya image tu inverted kepada objek. So, inverted, songsang. Sebab objek dia cikgu lukis dari bawah. Okay, lepas tu kita tengok size. Size dia besar, magnify. Kawan inverted, real. So, dapat ring. Okay. Right. So, soalan ni mana lukisan yang betul? So, lukisan yang betul adalah 1, 2 dengan 4 sahaja. Nombor 3 tu salah sebab tak lalu F. So, tips dia mesti lalu F. Okay, mesti lalu F. Okay. So, kanta tadi, cikgu ada bagi tahu
aplikasi-aplikasi tadi kan, teleskop, mikroskop, projector. Okay, tapi yang popular keluar, cikgu kata kanta pembesar, magnifying lens. Contohnya, cikgu apa yang converge and diverge? Converge tu maksudnya cahaya ditumpukan, dia pergi F. Okay, kalau macam ni, dia tak pergi F. Cahaya tu dia lalu, dia jauh daripada F, ini diverge. Kalau yang macam ni, cahaya lalu, dia pergi F, ini converge. Bahasa Melayunya menumpu, kanta menumpu kita panggil converge. Kanta mencapah kita panggil diverge. Okay. Alright, tu soalan Lisa. Dapat tak? Semua lens diverge ke? Tak. Yang diverge adalah concave. Dapat tak Lisa? Yang diverge adalah concave. Kalau convex menumpu, converge. Okay. Kalau cermin ikut pasangan tadilah. Kalau yang mencapah, cermin cembung. Convex mirror. Convex mirror dia partner dengan ni. Kan cikgu kata tadi, convex mirror dia ikut kanta ni. Okay. Kalau menumpu, concave mirror. Cahaya langgar menumpu, pergi F. Pun menumpu. Yang ni mencapah. Cahaya langgar, cermin, dia naik ke atas. Okay. That's different between converge and diverge. Okay, dapat Lisa? Okay. So untuk aplikasi, ni contoh walaupun nampak macam lama, dia tanya, tahun 2007 dia tanya mana magnifying glass. Okay. Tadi korang dah hafal, magnifying glass objek dia dekat mana? Magnifying glass objek dia dekat depan. Dan dia punya image final untuk magnifying glass adalah virtual upright magnify. Okay. Magnifying glass tadi virtual upright magnify. Okay. So dekat sini, kita contoh ambil B Ambil B, ni objek, ini image. So kalau kita tengok image banding dengan objek, pertama, objek tu size dia magnify, lagi besar. Ni objek dia kecil. Kedua, anak panah dia ke bawah. Maksudnya banding dengan objek, anak panah dia inverted. Image tu inverted. Lepas tu kita banding dengan objek lagi, ni tak boleh banding lah. Kalau inverted, kawan dia real. Okay, inverted, kawan dia real. So untuk yang atas ni, ini objek. Ini image. Okay. So apa yang kita nampak kat image dia? Pertama tengok size. Objek dia kecil, image dia besar. Magnify. Okay, besar. Lepas tu kita tengok dia punya anak panah. Objek anak panah ke atas, image anak panah ke atas. So kalau dua-dua anak panah ke atas, itu upright, tegak. Okay, besar, tegak. Kawan upright, virtual. Kawan tegak, maya. So mana yang digunakan untuk magnifying glass? Adalah ayam. Okay, so ni dia punya F. Okay, ni cahaya tadi straight, lalu F. Dan dia lalu tengah. Tapi bahagian belakang ni tak jumpa, makin besar. So dia tarik putus-putus ke belakang. Alright. So untuk tengok yang detail kalau lukisan, cikgu cadangkan korang tengok dekat cikgu punya YouTube channel untuk ray diagram. Yang tu lengkap semua kita lukis. Okay, yang kat sini kita fokus untuk apa konsep yang korang kena ingat. Okay, yang dua ni kenapa tak boleh? Sebab tengoklah bentuk dia. Bentuk dia apa? Bentuk dia adalah concave, cekung. Cengkung, image dia satu je, virtual upright diminish. Akan jadi kecil, takkan jadi besar, Okay, dia akan jadi maya, tegak dan kecil. Tak boleh jadi besar. Okay.
Tu untuk ciri-ciri. Okay. So antara lain yang cikgu kata kenapa cikgu kata magnifying glass antara yang popular. Okay, ni bukan paper 1 kerana cikgu tunjuk paper 2. Okay, so dia kata a lens has focal length f. What are the required condition for lens to be used as magnifying lens? Apakah syarat untuk jadi kanta pembesar? Okay, pertama korang kena ingat jenis. Yang boleh jadi kanta pembesar hanya cembung, cekung tak boleh, cekung tak boleh, image dia satu, virtual upright diminish, tak boleh jadi besar pun. So tinggal dua pilihan. Okay, kemudian mana untuk magnifying glass? A ke B? Magnifying glass A ke B? Oops. Okay. Right. So jawapan dia untuk magnifying glass adalah A. Okay, magnifying glass adalah A. Kalau B, B ni untuk apa? B ni between. So ini korang akan dapat between F and to F. Kita lukis balik. F to F. So antara. Antara dapat apa? Real, inverted, magnified. So kita guna untuk apa? Projector. Okay, ni projector. Okay. So satu lagi soalan. Ni pun masih lagi soalan kanta pembesar. Okay. So kataan fizik tu jadi besar. So ni magnifying glass, magnifying lens. Cuma dia tak tanya pun kanta apa. Dia cuma tanya apa fenomena dia. Bila lens, fenomenanya adalah refraction. Okay, bila lens, fenomena dia refraction. Okay, so untuk kertas 2, okay, ini kertas 1 ada juga soalan macam ni lah. Okay. So korang tengok lens apa? Convex, cembung. Okay, so ada berapa ciri-ciri nak kena ingat? 5. Sekarang tengok objek tu. Objek tu duduk kat mana? Okay, objek tu duduk di antara 2F and F. Okay, mana satu ciri-ciri akhir image dia? Okay, so this one apa image dia? Okay, real, inverted and large. Okay, real, inverted and large. Macam itulah korang tahu kedudukan. Ikut kedudukan dapat image. Okay, ikut kedudukan tahu dia punya image. Okay, so dalam bab ni juga ada pengiraan. Okay, ada pengiraan. Ada beberapa pengiraan yang ada formula. Okay, formula dia ada yang bagi, ada yang tak. Okay, ada yang bagi, ada yang tak. So korang kena tahu dulu mana yang bagi, mana yang tak. Okay, yang pertama yang dia bagi dan kebanyakan korang akan pakai paper 1 dan paper 2 is this one. 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Okay, so U tu apa? U adalah object distance. So kalau kita tengok kat sini, object distance dia adalah sejauh 15 cm. Objek ni duduk dekat 15 cm. Okay, and F tu adalah dia punya focal length, panjang fokus. So dia nak cari berapa dia punya image distance. Okay, berapa dia punya image distance. So dekat sini ni objek. Right. Sebelum cikgu sambung lukisan ni, korang bagi tahu cikgu dulu, apakah ciri-ciri akhir image dia yang akan terbentuk. Tengok objek, tengok kanta, apa ciri image dia. Ingat, step nombor 1 tengok bentuk. So ini adalah kanta cembung. Convex. Okay, convex lens. Okay, so apa ciri akhir image? NSB, nyata, songsang, besar, rim. Okay, rim. Tu image akhir dia lah. Image akhir dia akan jadi rim. So korang tahu image akhir dia jadi besar sebab kedudukan dia di antara 2F dan F.
Okay, so tu besar. So kita nak kira berapa jauh. Okay, berapa jauh image tu akan berada. So kita kira dulu guna formula ni, berapa image distance. So kita cari V. Okay, try to find V. Cikgu, karakteristik concave lens sama dengan convex mirror ke? Ya, itulah yang cikgu terangkan daripada tadi. Okay, kalau concave lens sama dengan convex mirror. Kalau macam sekarang ni, yang kita tengah tengok ni convex lens. Okay, convex lens. Kanta cembung. Kanta cembung sama dengan siapa? Sama dengan cermin cekung. Okay, cermin cekung. Cikgu buat dotted line. So dotted line nanti dulu. Okay, dotted line sekejap lagi cikgu terangkan bila nak buat dotted line. Ada dalam paper tu. Okay. So dotted line tu korang buat, bahasa mudah cikgu buat macam ni. Dotted line tu kalau soalan tu magnifying glass baru buat dotted line. Magnifying glass baru buat dotted line. Maksudnya yang kalau objek kurang daripada F baru buat dotted line. Tu bahasa mudah dia. Kalau yang macam sekarang ni, ini tak payah buat dotted line. Sekarang cikgu tunjuk, yang ni tak payah buat dotted line. Yang dotted line kalau objek duduk kat sini je. Ni baru ada dotted line. Okay. Yang sekarang ni tak ada dotted line. Sekarang cikgu tunjuk tak ada dotted line. So kita nak kira berapa? Dapat 30. Okay, 1 per F 10 sama dengan 1 per 15 campur 1 per V. Matematiknya 1 per V, 1 per 30, V 30. Okay, nombor ni adalah nombor yang sama suka keluar SPM dan suka keluar trial. So kalau korang nampak 10, 15, pasangan dia 30. Okay, ada juga soalan yang dia bagi tahu F10, V30, U berapa? U15. Ada juga soalan U15, V dia 30, F berapa? F10. Dia memang jawab, tak tahu kenapa tapi nombor tu suka keluar. Trial ke SPM ke dia suka keluar nombor tu. Okay, so maknanya image dia dekat 30. Okay, 30 kat mana? Kita tengok kat sini. F ni 10. 2F 20. 30 kat sini. Image dia akan berada di sini. Okay, kita cuba lukis. Kalau skala dia betul, insyaAllah kita boleh dapat kedudukan tu. Okay. First, nak lukis dia macam mana? Daripada objek, tarik sentuh kanta. Okay, tarik sentuh kanta sampai sentuh garis normal. Lepas tu apa berlaku? Cahaya akan ditumpukan converge to F. F. Pergi F, tarik lagi ke belakang, tarik straight ke belakang. Okay, tarik straight ke belakang. Okay. Tu baru lukisan yang pertama. Okay. Lukisan kedua, cikgu ni pakai warna purple lah. Ni kalau ada pembaris korang buat cantik lah. Okay, yang kedua cikgu pakai warna, okay, warna ni lah. Dari objek lalu F dulu, lalu F sampai sentuh ni cikgu tarik lagi. Note dotted line ni tarik ke bawah. Okay, sampai sentuh. Dotted line tu garis normal tu. And then tarik straight ke belakang. Tegak, tarik tegak. Okay, tegak ke belakang. Kita akan jumpa dia satu titik persilangan. Maknanya kat titik persilangan tu adalah image yang terhasil. So image dia kat sini lah. Okay, ni image dia. So image tu berapa jauh? Maksudnya image tu adalah pada kedudukan 30 cm. Okay, tengok tak ada dotted line. Yang ada dotted line kalau objek kurang dari F. Okay, sekejap lagi cikgu tunjuk. Yang tu ada dekat paper tu. Dotted line tu kat paper tu, no worries. Okay, lukisan yang ketiga boleh buat macam mana? Daripada objek lalu tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni lalu dari objek lalu tengah-tengah tu. Korang akan dapat dia bertemu dekat titik persilangan yang sama. Okay, anak panah jangan lupa lah. Okay, itu dia punya perkaitan lukisan dengan ciri-ciri image dengan pengiraan. Okay, tapi tu baru satu formula. Ada lagi kita boleh kira. Yang kedua yang boleh kira adalah magnification, pembesaran. Pembesaran, kita tahu tadi dia jadi lagi besar, magnify. So berapa kali ganda besar? So berapa kali ganda besar adalah V bahagi U. So V bahagi U 30 cm bahagi dengan 15
Maksudnya image dia membesar sebanyak 2 kali ganda. Dua kali ganda, 2 je. Okay, magnification tak ada unit. And last kali yang boleh kira adalah power of lens. Okay, formula terakhir untuk lens adalah power of lens. So power of lens formula dia 100 bahagi F. Okay, 100 bagi F. So 100 bagi F korang akan dapat 100 bahagi 10, dapatlah 10 diopter. Okay, 10 diopter. Untuk kanta, unit dia diopter. Power of lens, unit dia diopter. 10 diopter. Okay. Laju ke? Korang boleh follow tak tu? Ni formula lah. Formula ada 3. Antara 3-3 ni mana yang tak bagi? Yang tak bagi adalah power of lens tu tak bagi. 100 bagi F. Okay, 100 bagi F. F ni mesti dalam sentimeter. 100 bagi F. Kalau meter, dia akan jadi 1 bagi F. Ni dalam meter. Okay. Alright. Setakat ni ada persoalan? Okay. Okay. So, yang berikutnya kita tengok kat paper 2. Okay. Yang tanya tadi macam mana untuk dotted line, cikgu tunjuk kat paper 2. Okay. Ni ada satu. Tapi ni cermin. Okay, tapi cermin. Right. Okay. So ni 2000, soalan 2010 pun ada. Nombor 7. Okay, tapi kita tengok yang ni dulu. 2007 nombor 10. Lepas tu soalan pada kedudukan yang sama. Dia keluar 2008. Okay, 2010, 2008. 2008 dia buat ni. Cermin. Tapi dia letak cermin di depan cermin cekung. Okay, apa yang kena ingat? Concave mirror. Mirror adalah pantulan. Okay, lepas tu concave. Apa yang nak kena ingat? Concave, cekung. Cekung ada 5 ciri-ciri image ikut kedudukan. So dia nampak kat sini tu pensil. Dalam cermin tu nampak pensil tu besar. Magnify. Lepas tu tengok dia punya pensil tu tegak, sama tegak. Tak ada pula dia buat pensil terbalik ke bawah. Kalau terbalik ke bawah ni inverted. Sekarang ni dia tegak, upright. Okay, and then kawan upright virtual. So bahasa Melayunya kita nampak dia besar. Okay, and then tegak, kawan tegak maya. Okay, itu image yang nampak dalam cermin. So dia tunjuk kat sini, objek duduk kat mana. Okay, soalan pertama. Tengok soalan pertama. Name the phenomena involved. Kenapa Pak Tujuk kata penting korang tahu cermin dengan kanta? Kalau soalan tu cermin, fenomenanya pantulan cahaya. Okay, paper tu dia akan tanya benda tu. Pantulan cahaya. The image is upright and magnified. Upright and magnified. Tegak dan diperbesar. Apa satu lagi ciri image yang tinggal? Apa satu lagi ciri image yang tinggal? Tegak dan besar. Kawan upright siapa? Kawan tegak siapa? Okay, so yang tinggal adalah virtual, kawan dia upright. So yang tinggal virtual. So maya. Tu yang tertinggal. And then nak suruh lukis. Okay. Kan cikgu cakap tadi, yang ada dotted line. Tadi ada yang tanya, cikgu mana nak tahu yang ada dotted line? Alisa tanya macam mana ada dotted line. Okay. Aisyah tanya, okay. Untuk dotted line ni kalau objek duduk kurang dari F, baru ada dotted line. Okay, so macam mana? Yang pertama ni pantulan. Cikgu buat gini dulu. So, ambil pembaris. And then, korang akan tarik pergi sini. Tarik daripada ni, tarik pembaris pergi ke F. Okay, pergi ke F. Okay, lepas tu yang belakang ni sambung dotted line.
Yang belakang sambung dotted line. Okay. Yang kedua, cuba pakai warna merah. Boleh buat macam ni. Dari objek, okay, antara cara dia adalah boleh tarik pergi C pakai pembaris. Okay, ambil pembaris, tarik pergi C ni. Okay. Straight. Sentuh ni. Sentuh je. Kalau cikgu nak sambung belakang, ni sampai bila-bila tak jumpa. Sebab makin besar. Okay, dia akan jadi makin besar. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tariklah dotted line kat belakang ni. Baru jumpa tempat dia. Okay, cikgu tak ada pembaris kat sini. So, dia agak sengit. Okay. Baru jumpa tempat dia bertindih. So, tempat bertindih dekat belakang ni. Okay. So, bila dia berjumpa kat belakang ni, tempat bertindih dia dekat dua-dua dotted line. So, image dia korang boleh buat dotted line jugalah. Kalau tak nak buat dotted line, buat penuh pun tak apa. Okay, itu menunjukkan yang kalau tak nak lukis tu korang boleh lukis pensel. Sebab dia buat pensel, korang boleh lukis pensel. So, pensel. Dapatlah pensel tu tegak. Kawan tegak, maya. Okay, and then size dia besar. Okay, korang tengok dulu anak panah ke atas, upright. Kawan upright, virtual. And the size is become magnified. Okay, itu yang kena dotted line. Okay. Dapat tak? Aisyah? Aisyah. Okay, tapi ni cermin. Satu lagi adalah magnifying glass. Magnifying glass pun kena dotted line. Okay, 2010 dia ulang benda yang sama. Okay, dia ulang benda yang sama. Objek dekat 2F. So, korang boleh nampak, nanti cikgu tunjuk lagi paper tu. Benda sama, maksudnya dia suka, kalau SPM, dia suka yang kena buat dotted line. So, yang buat dotted line kat mana? Tips dia, objek kurang dari F. Okay, objek kurang dari F. Ini biasanya sekejap lagi. Total internal. Hopefully sempat total internal. And, ni. Okay. So, ini lens. Okay, ini soalan lens. SPM 2009, soalan lens. So, show an image seen through a lens. So, kalau korang nampak ni pun, nombor tu jadi besar. So, korang tahu ini guna untuk apa. Ini sebagai magnifying glass. Okay, magnifying glass. So, magnifying glass pakai lens apa? Pakai convex lens. Okay, kanta cembung. Kat mana satu untuk dapat ni? Virtual upright magnify. Bila objek less than F. So, dia akan tanya benda yang sama. Tengok fenomena. Bila tahu ini lens, ini adalah refraction. Pembiasan. Okay, pembiasan. Lepas tu dia akan suruh lukis. Tada, nampak ni? Dia akan suruh lukis. Okay, kali ni lukisan dia lain sikit. Sebab tadi yang kita lukis tu mirror. Yang ini lens, kanta. So, lain dia macam ni. Okay, ni ada garis normal. Okay, jangan lupa buat garis normal. Okay, yang pertama, okay, perhatikan. Cahaya akan sentuh garis normal. Tapi dia takkan patah balik. Dia tak patah balik. Dia akan pergi ke F belah belakang ni. Okay, pergi F belah belakang ni. Itu nombor 1. Nombor 2, cahaya akan lalu sini, tengah ni. And kalau cikgu sambung lagi, bawah ni akan jadi lagi besar. Which is dia memang takkan jumpa kat belah bawah. So now baru korang sambung dotted line. Yang ni pun sambung dotted line. So image akhir dia jumpa kat situ. So ini image dia. Kemudian kita baca. Bandingkan. Objek kecil, image besar, magnify besar.
image anak panah ke atas, objek anak panah ke atas, sama arah anak panah, so dia jadi tegak. Okay. Besar, tegak, upright. Kawan upright, virtual. Kawan tegak, maya. Okay. So, sampai kat sini, dapat tak? Tu yang cikgu kata, mana yang kena dotted line adalah yang suka tanya SPM. Yang mana satu? Kalau lens, kalau suruh lukis ni, lens adalah convex lens, kanta cembung sebagai apa? Sebagai kanta pembesar. Okay, kalau yang tadi pula, kalau cermin, cermin cekung. Okay, cermin cekung, concave mirror. Tapi concave mirror tadi dia jadi besar sebagai apa? Okay, aplikasi yang tadi, yang kita buat concave mirror ni tadi, ini tadi kan, ini F, ni objek, ni yang tadi kita buat cahaya straight, lepas tu patah balik F, dotted line kat belakang. Okay, lepas tu belakang ni ada C. Okay, so cahaya lalu C ni, lepas tu dotted line kat belakang, dia jumpa kat sini. Okay, ni aplikasi dia apa pula? Ini aplikasi dia adalah sebagai, kalau dalam buku dia tulis cermin pergigian, dental mirror, cermin doktor gigi. Okay, cermin doktor gigi pakai ni. Okay. Okay, so selepas tu kata soalan C pula, kita cuba soalan C. The focal length of lens is F. Okay, ni yang tadi, yang F tadi. Referring to F, suggest a suitable position to place object to produce inverted image. Okay, kat mana kita nak letak? Kat mana kita nak letak supaya dapat image yang songsang? Merujuk kepada F, cadangkan kedudukan yang kita boleh letak objek, kita dapat songsang. So dekat mana kita nak letak songsang? Okay. Okay, so ada cadangan tu 2F and above. Boleh? Okay, kita cadang, kita letak dekat 2F. Boleh? So nak dapat inverted, inverted ada 3 tempat. Nak dapat inverted ada 3 tempat. Ini F, sini 2F. Nak dapat inverted ada 3 tempat. Ni semua inverted. Okay, kita boleh letak objek tu dekat more than 2F. Okay, more than 2F ni, more than 2F. Ataupun objek dekat 2F. Ataupun objek between F and 2F. So semua ni dapat inverted, inverted, inverted. Yang dapat upright 2 je. Dekat F upright, depan ni upright. Itu contoh dia. Okay, ni trial. Trial mana? Selangor sebiji kanta pembesar. Okey, bermaksud apa? Maksud dia, Selangor guna balik soalan SPM sebenar 2009. So dia gunalah balik. Okay, ada yang kata ni soalan sebiji macam soalan trial Selangor. So Selangor guna balik SPM 2009. Okay, dia dengan harapan dia korang dah tak ada dah soalan ni. Tapi cikgu pula bagi beritahu korang soalan ni. So terkantoi lah dia. Okay. So tu untuk yang ni lah. Okay, so maknanya kita dah cover 2 tu. Okay. Alright. So ada lagi sikit yang belum. Cikgu belum cover pembiasan, pantulan dalam penuh. Okay, and then kanta tadi. Right. Cikgu dah cover formula ni tadi. Dalam satu soalan tadi cikgu buat contoh formula yang ada. Okay, 3 formula yang ada. Power, lepas tu length equation, lepas tu kanta tadi, pembesaran. Okay. And then yang ni belum. Yang ni belum, teleskop dengan mikroskop. Tapi teleskop mikroskop agak panjang kalau kita nak cerita kat sini. Cuma yang penting teleskop dengan mikroskop nombor 1, dua-dua pakai convex lens. Okay, dua-dua lens pakai convex lens. Sama ada yang dekat dengan mata ataupun dekat dengan objek, dua-dua convex lens. Tak pakai concave. Okay, tak pakai concave. So korang tahu kenapa tak pakai concave? Sebab image dia voot. Tak boleh ubah.
wood. So kita pakai convex, cembung. Kanta, cembung. Okay. So beza dia, kalau teleskop, yang kita letak mata, okay, mata kita kena ambil yang tebal. Okay, teleskop. Teleskop mata kita ambil yang tebal. So bila tebal, dia punya power tinggi. F dia pendek, focal length dia pendek. Okay, focal length dia pendek. Yang kita nak tengok objek, kita ambil kanta yang nipis. Okay, nipis. Supaya power dia rendah, focal length dia panjang. Okay, itu untuk teleskop. Dan jarak antara teleskop, antara kanta, kita letakkan jarak antara kanta adalah panjang fokus kanta objek campur panjang fokus kanta mata. Okay, teleskop. Ni teleskop. Okay, kalau mikroskop terbalik. Mikroskop terbalik je. Yang korang letak mata, make sure ambil nipis. Yang korang letak objek, ambil yang tebal. Dia terbalik. Okay, cuma yang sama image akhir Image akhir untuk mikroskop dengan teleskop sama. Ini untuk mikroskop dengan teleskop sahaja. Mikroskop dengan teleskop, image akhir dia maya, songsang dan besar. Maya, songsang and besar. Virtual inverted. Tadi cikgu bagi tahu korang, virtual kawan dia upright. Ni tiba-tiba kawan dia inverted. Ini untuk mikroskop dan teleskop. Sebab dia ada dua lens, dua kanta. Tadi yang kita cerita tadi semua satu kanta, bukan dua kanta. So untuk satu kanta tadi, korang ingat apa yang cikgu terang tadi? Rim, vum. Nyata songsang kecil, nyata songsang sama besar, nyata songsang besar, maya tegak besar. Okay. Tapi kalau teleskop dan mikroskop, image akhir dia adalah maya, songsang, besar. Virtual inverted magnified. Setakat ni yang ni tak pernah tanya SPM, image akhir. Setakat yang ada pun suruh kira and pilih kanta. Okay, contohnya pilih kanta. Okay. So soalan 2009 tadi pilih kanta. Okay, kat sini. So ini soalan dia teleskop. Kadang-kadang korang tertukar dia punya knowledge dengan mikroskop. Okay, teleskop yang pertama, kalau nak letak mata, make sure kanta yang tebal. Kanta cembung yang tebal. Kenapa ambil tebal? Tebal supaya dia punya focal length ni pendek. So dekat sini dia kata eyepiece, kanta mata dia panjang fokus dia 5 cm je. 5 cm je. Okay. And objective lens are used to build a simple astronomical telescope. So dia nak suruh kita pilih kanta objek. Cuba pilih kanta objek. Okay. Kalau kanta objek, kita mesti ambil yang lagi nipis. So lagi nipis, dia jadi lagi panjang. Right. Kalau kita ambil contohnya, kita ambil P ataupun kita ambil Q. Kita ambil kanta yang depan ni 10 cm. Nipis, tapi 10 cm. Okay, atau kita ambil yang 40 cm. Maksudnya, ni tebal 5 cm. So depan ni kita ambil yang panjang lagi 40 cm. So kalau yang bawah ni, kanta tu kita akan letak jarak dia sejauh 5 campur 40. Kedudukan dia sejauh 45 cm. Tapi yang atas kanta ni kita letak sejauh 15 cm je. Okay. So efek dia apa? Efek dia adalah kepada pembesaran dia lah. Kalau kita ambil 10, pembesaran dia hanyalah 10 bahagi 5. Dia besar 2 kali ganda je. Teleskop tu membesarkan image 2 kali ganda. Okay, 10 bahagi 5 2 kali ganda. Okay. Atau kita ambil R dengan S. 40 bahagi 5, image tu besar 8 kali ganda. Okay, 40 bahagi 5, image tu besar 8 kali ganda. Lagi besar. So kita nak ambil yang mana? Antara dua ni, kita ambil R dengan S lah. Kanta yang kita ambil R dengan S. Okay, nombor satu. Tapi kalau diameter objek tu, diameter tu bahasa mudahnya berapa tinggi lens ni?
So kita ambil yang 5. Kenapa kita ambil 5? Bila dia besar, lebih banyak cahaya boleh dibiaskan. Okay, more light can be refracted. Okay, lebih banyak cahaya boleh dibiaskan. Okay. So pilih dua kanta yang hasilkan imej yang besar, R dan S. Okay, R dan S. Lepas tu kenapa kita ambil R dan S? Sebab pembesarannya 8. Okay, R dan S sebab pembesaran dia tadi 8. Okay, dua kanta yang hasilkan imej yang terang. Imej yang terang adalah Q dan S. Sebab apa imej yang terang Q dan S? Sebab Q dan S ada diameter kanta yang besar. So lebih banyak cahaya boleh masuk. So lagi banyak cahaya masuk, lagi terang. Okay, tu tujuan kita ambil diameter besar, lagi terang. Kita tengok ada soalan korang. Okay, tak ada soalan Okay, tu contohlah. Lepas tu bagi yang sesuai. Okay. Alright. So sampai ke situ ada sebarang persoalan. Kita kira yang cikgu tak sentuh langsung lagi, pembiasan dengan pantulan dalam penuh. Okay, pembiasan dengan pantulan dalam penuh. Okay, so ada sebarang soalan dulu sebelum kita sambung dua lagi. Dua ni cikgu bagi konsep dia, dua lagi ni. Apa tips dia untuk dua lagi. Okay, cuba bagi ruang untuk korang tanya soalan dulu. Anyone? Isha? Siapa lagi suka tulis ni? Syakira? Okay. Any question? Korang ada sebarang soalan nak tanya? Ke still macam cikgu dah ajar pun macam benda juga masih confused lah bab ni. Saya tak faham application periscope. Periscope pantulan dalam penuh. Tu jap lagi. Belum masuk lagi. Periscope bukan lens. Periscope pakai prisma. Prisma pantulan dalam penuh. Okay. So first kali part ni yang pertama korang kena tahu dulu refraction tu macam mana. Refraction tu adalah pembengkokan cahaya. Cahaya bila dia masuk, orang kata apa, ketumpatan berbeza dia jadi bengkok. Okay, so fenomena dia yang kita pakai tadi banyak aplikasi dia kanta lah, kanta. Tapi dalam kes ni kita tak nak tengok kanta lah. Okay, kanta kita cerita tadi. Yang kat sini kita nak cerita indeks biasan, refractive index. Okay, yang pertama yang korang wajib tahu, kalau daripada udara pergi kepada kaca, less than to dense, sudut dia jadi lagi kecil sebab dia bend ke arah garis normal, dibengkokkan mendekati garis normal. Tapi bahagian bawah, cahaya keluar dari kaca keluar ke udara. So kalau keluar ke udara, dia akan menjauhi garis normal. Tapi perkara penting yang korang nampak, sudut tu nampak ni, 60, 35, 35, 60. Kenapa sudut tu nombor dia begitu? Sebab setiap bahan ada nilai indeks biasan berbeza. Okay, setiap bahan indeks biasan berbeza. Sudut tu tadi ikut indeks biasan. Okay, sudut tu tadi semua berdasarkan indeks biasan. Bukan boleh main tembak je, 35 keluar 70 kot. Tak boleh, ikut indeks biasan. So paling rendah pun vacuum dan udara. So dalam SPM dia letak vacuum 1, udara pun dianggap 1. Sebab nilai sebenar, ni cikgu tulis nilai sebenar 1.0029. So bila round off 1. Okay, air lagi tumpat. Lagi tumpat, nombor dia lagi besar, 1.33. Lagi besar dari air, glass. So glass 1.4 sampai 1.9. Berbeza-beza lah ikut jenis glass. SPM suka guna nombor 1.5. Okay. So efek dia adalah kalau nilai N ni lebih besar, nombor N tu besar, bermaksud dia denser, lagi tumpat. Dan efek kepada cahaya, cahaya gerak lagi slow. Okay, cahaya gerak lagi slow. So diamond lagi tumpat lah. Diamond kat sini 2.42. Okay. So untuk cari indeks biasan, okay, first nilai dia lagi besar dari 1. Okay, nilai dia lagi besar dari 1. So bahasa mudah dia macam ni. Formula untuk cari indeks biasan kat sini, 1, 2, 3.
semua adalah nombor besar bahagi nombor kecil. Sebab korang kena faham matematik pecahan. Kalau pecahan, kalau nombor kecil ke atas, mana boleh dapat besar dari 1? Contoh cikgu ada 2 bahagi 3. Ini confirm kurang dari 1. Tapi kalau cikgu ada 3 bahagi 2, korang dapat 1.5. Okey, 2 bahagi 3 korang dapat 0.66. Okey, bahasa mudah dia, besar mesti duduk atas, kecil duduk bawah. Okey. Jadi, kesalahan lazim yang selalu berlaku adalah formula ni diberi dalam senarai. Sin I over sin R. Korang guna formula ni, guna je tanpa faham konsep dia. Jadi, kedudukan ni boleh tukar. Dia boleh R bahagi I. Dengan syarat kalau R tu besar, R bahagi I. Contohnya kat sini. Kalau cikgu nak guna formula tu buta-buta, dia akan jadi salah. Sebab kalau cikgu tengok bahagian bawah, daripada kaca keluar ke udara, I dia 35. R dia yang 60. So kalau korang tekan kalkulator, sin 35 bahagi sin 60, dia akan dapat kecil dari 1. Okey. Kalau korang tekan sin 35 bahagi sin 60, korang dapat kecil dari 1. 0.66. Tak boleh. Okey. Tak boleh dapat kecil dari 1. Okay. So bahasa mudahnya semua formula kat sini adalah nombor besar bagi nombor kecil. Nombor besar bagi nombor kecil. Speed of light in vacuum bagi speed of light in medium. Dalam vacuum paling laju. Tak boleh tukar. Ni paling laju. 3 kali 10 kuasa 8. Itu laju cahaya yang paling laju. So bahagi dengan dalam medium akan perlahan sikit. And kalau dari situ kita boleh cari kedalaman, real depth bahagi apparent depth. Okay, kedalaman sebenar bagi kedalaman ketara. So konsep tu berkait juga dengan ni pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. So cikgu tunjuk sikit. Mungkin cikgu ambil masa korang dalam lagi okey. Cikgu ambil dalam 5-10 minit boleh ke? Okey, so kita tengok pantulan dalam penuh. So tadi ada yang tanya periskop. Actually semalam baru je cikgu buat topik pantulan dalam penuh. Total internal reflection. Okay. Right. Okay. So untuk pantulan dalam penuh tu kita ambil yang ni dulu. Kita ambil dulu ni. Okay. So kita ambil pembiasan dulu lah. Okay. Contohnya macam ni. Ini contoh 2012. Dia bagi tahu indeks biasan untuk air 1.33. Nombor tu memang tetap pun. Okay, air 1.33, glass 1.5, diamond 2.4. Okay. So dia tanya berapakah sudut biasan? Berapa sudut ni? Okay, indeks biasan 1.33, sudut 7, 30, sudut biasan tak tahu. Okay. So nak pakai formula refractive index. Okay, sekarang ni kita nak tulis sin apa dulu? Sin apa over sin apa? Okay, kita nak tulis R bahagi I atau I bahagi R. So mana satu formula kita nak pakai? R bahagi I atau I bahagi R? So korang tengok kat situ. R bahagi I. R bahagi I sebab besar bahagi kecil. Kena faham tu. Walaupun dalam senarai formula dia bagi, dalam senarai formula ada. Dia bagi ni, sin I, sin R. Dia bagi ni. So kalau korang guna directly macam ni, salah. Okay, so yang betul dia besar bagi kecil. So 1.33, tak tahu R berapa. And then sin 30. Okay, so matematik sin R 1.33 darab sin 30. Okay, tekan kalkulator. 1.33 darab sin 30. 0.665, shift. Tekan shift, tekan sin. Jawapan 41.68. 41.68 tu 41.7 lah. Okay. So tu untuk ni. Okay. Ada juga soalan konsep. Soalan konsep contohnya macam ni. Cahaya dari udara nak masuk ke air. Okay. So apa yang kita tahu? Atas ni less than, bawah ni dense.
So apa jadi kat cahaya? Cahaya akan masuk dan dibiaskan mendekati normal. Itu perkara asas lah. Asas yang korang kena tahu. Okay. So untuk indeks biasan satu lagi sebelum pantulan dalam penuh. Okay, ni satu lagi contoh indeks biasan 2014. Okay, 2014. Cahaya bergerak dari udara. Okay, dari udara ni masuk ke dalam X. Okay, dia masuk ke dalam X. So kita nak cari indeks biasan medium X. Okay, so sudut mana? Ni antara perangkap dia adalah sudut. Kadang-kadang korang ambil salah sudut. Okay, sudut mana nak ambil? Sudut mana kita nak ambil? Itu yang penting. Sudut kena ambil antara ray dan normal line. Okay, antara ray dan normal line. So kita sentiasa ambil sudut yang dekat dengan normal line, sudut yang dekat dengan normal line. So 70 dengan 40. So indeks biasan sin sudut besar. Sudut besar 70 bahagi sin sudut kecil 40. So tekan kalkulator, sin 70 bahagi sin 40, korang dapat 1.46, so 1.5. Yang jawapan memang salah A dengan B. Sebab apa? Mana boleh kurang daripada 1. Okay. Right. So, untuk pantulan dalam penuh, okay, kalau untuk pantulan dalam penuh, dia berkait dengan indeks biasan juga. Kita kena tahu, okay. Alright. Okay. Ni contohnya periskop. Okay. So, periskop dia pakai prisma. Okay, periskop dia pakai prisma. Prisma antara soalan popular paper 1. Tapi walaupun suka keluar, student selalu kantoi. Paper 1, SPM, paper 1 trial. Ini antara yang suka keluar nak bagi korang kantoi. Macam mana nak letak prisma. So prisma dia mesti letak macam ni. Okay, tengok dia kena letak macam ni. Yang bawah ni macam ni. Mesti kedudukan dia macam tu. Okay, kenapa? Cikgu terangkan. Okay. So dia mesti duduk dia begini. Okay, pertama prisma ni mesti ambil 45, 45, 90. 45, 45, 90. Okay, sebab dia macam ni. Bila kita ada prisma ni ada indeks biasan. So selalunya kaca indeks biasan dia adalah kita letak 1.5. Okay, kita boleh cari dia punya sudut genting. Critical angle. Okay, macam mana nak cari? N 1 over sin C. Okay, so kita nak cari C. C 1 bahagi 1.5. So C kalau kita kira kat sini, kalau indeks biasan 1.5, 1 bagi 1.5, shift sin, korang akan dapat 41.8. Okay, ini sudut genting dia, 41.8. Critical angle dia 41.8. Okay, kenapa perlu tahu critical angle berapa? Sebab syarat untuk pantulan dalam penuh berlaku, untuk total internal reflection berlaku, syarat dia yang pertama, dia mesti bila insiden dia besar dari critical. Okay, baru boleh berlaku total internal reflection. So dekat sini, bila cahaya masuk, dia straight. Okay, cuba pakai warna merah. Ini ada normal line. Okay, garis normal adalah 90 darjah. Garis normal lah. So matematiknya, kalau sini 45, sini 90. So sudut sini pun 45. And insiden dekat sini 45. Okay. Kita baru kira tadi, critical dia adalah 41.8.
Okay, critical dia 41.8. Insiden dia 45, lagi besar daripada critical dia 41.8. Berlakulah pantulan dalam penuh. Maksudnya cahaya tu akan dipantulkan straight ke bawah pada sudut yang sama, 45. Okay. Sampai kat bawah, ini dia punya garis normal lagi. Sudut kat sini 45 lagi. Berlaku sekali lagi total internal, dia ke sini. Okay. So tips yang pertama, korang mesti guna kalau periskop ni, binocular ke apa, ambil yang 45, 90, 45. 45, 90, 45. Okay, 45, 90, 45. Okay, ada satu lagi prisma yang dia cuba perangkapkan adalah prisma ni. Okay, 30, 90, 60. Okay, prisma ni, kalau contohnya cikgu kata, oh ini indeks biasan dia 1.5. So kalau kita calculate critical angle dia pun sama, 41.8. Okay, masalah dia macam ni. Ni antara perangkap kalau trial kalau trial. So bila cahaya masuk, ni ada garis normal. Masalah dia adalah sudut ni akan jadi ni 30, 90, ni 60. So sudut ni adalah 30. Okay, so bila sudut tu 30, insiden dia 30. Critical dia ikut kepada indeks biasan 41.8. So korang dapat yang insiden dia kurang dari critical. Okay, dia punya sudut tuju kurang dari sudut genting. So bila kurang, tak berlaku pantulan dalam penuh, dia berlaku yang macam korang belajar tadi, pembiasan. So perangkap dia adalah dia guna prisma, kalau kertas 2, prisma 30-60. So kita tak nak prisma 30-60, kita nak prisma 45-90-45. Okay, itulah dia pantulan dalam penuh. So itulah yang sempat untuk ni. Okay, cikgu stop dulu. Ada sebarang soalan tambahan yang korang nak tanya sebelum kita settle sesi hari ni? Tadi yang tanya periskop, Lisa dapat ke Lisa? Untuk periskop tadi? Okay, so ingat dia punya itu mesti 45, 90, 45. Yang pernah keluar kalau siapa SBP, trial SBP tahun lepas keluar binocular. Binocular pun total internal reflection, pantulan dalam penuh. So prisma nak pakai pun masih lagi 45, 90, 45. Cuma kedudukan untuk binocular, kedudukan dia lain sikit. Okay. So cikgu rasa kalau tak ada apa-apa, itulah dia hari ni. Itulah yang sempat kita cover untuk keseluruhan topik cahaya. Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi next class. So esok kita dah start topik form 5. So kita start dengan wave, electricity, elektromagnet, elektronik. So yang cikgu tengok dalam senarai yang register elektrik, elektromagnet, elektronik tu ramai. Mungkin tu topik yang korang rasa paling susah kot. Maybe lah, maybe. Sebab tu antara topik yang ramai register. Okay, so jumpa korang next class. Okay, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you korang for joining cikgu punya kelas. Okay, bye-bye.